Kemenangan PN Kemaman dibatalkan, mana maruah PAS? Mahkamah Pilihan Raya semalam membatalkan kemenangan calon Perikatan Nasional PN Cik Alias Hamid di kerusi Parlimen Kemaman. Ini susulan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Anselm Charles Fernandez, yang membenarkan petisyen pilihan raya yang difailkan oleh pempetisyen Wan Muhammad Hisham Wan Abdul yang juga adalah calon PN. Keputusan dibuat setelah mahkamah berpuas hati bahawa pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU15. Mahkamah turut memerintahkan pihak responden membayar kos sebanyak RM30,000 kepada pihak pempetisyen. Bagaimanapun, mahkamah bersetuju untuk menangguhkan pemakluman kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bersabit keputusan mahkamah hari ini sehingga 3 Oktober depan. Ini sementara menunggu tindakan atau rayuan daripada pihak responden. Peguam Cik Alias Farizal Yusof mengesahkan kepada Malaysia Kini mengenai keputusan hari ini dan ketika ditanya jika PN akan merayu kepada Mahkamah Persekutuan, peguam itu berkata mereka akan membincangkan isu berkenaan. Sekiranya PN tidak memfailkan rayuan ke Mahkamah Tertinggi dalam tempoh 14 hari, SPR akan mengisytiharkan kerusi parlimen itu kosong sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya kecil. Pada PRU15 tahun lalu, Cik Alias merampas kerusi Kemaman dengan majoriti 27,179 undi. Beliau menewaskan calon BN dan bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said. Tentu anda masih ingat pada 27 Jun 2023 yang lalu, Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan calon PAS Datuk Ahmad Amzad Hashim bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril membenarkan petisyen pilihan raya yang difailkan calon Barisan Nasional BN di kerusi Parlimen itu, Datuk Haji Muhammad Zubir Embong. Keputusan dibuat Hakim Muhammad Firuz selepas pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU15. Nampaknya, kedua-dua kemenangan ahli parlimen PN atau lebih tepat disebut calon PAS telah dibatalkan mahkamah atas kesalahan rasuah. Tertanya-tanya juga, di mana maruah PAS dan dekat mana Perikatan Nasional letak muka? Pelik tapi benar. Parti yang berlabel Islam itu telah kembali mencalonkan perasuah pilihan raya itu untuk kembali menjadi wakil PAS dalam PRK Kuala Terengganu baru-baru ini. Dan adalah tidak mustahil calon PAS Cik Alias Hamid di kerusi Parlimen Kemaman juga akan kembali dicalonkan untuk PRK di Parlimen Kemaman jika kerusi tersebut diisytiharkan kosong. Tanpa sedikit pun rasa malu kepada rakyat beragama Islam, apatah lagi kepada rakyat bukan Islam, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari meminta bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said bertanding di kerusi Parlimen Kemaman sekiranya berlaku pilihan raya kecil PRK di kawasan berkenaan. Di mana kesipuan beliau yang bercakap di saat kopiah di atas kepala, di saat perasuah itu adalah daripada parti yang didukungnya. Ini bukan soal siapa lawan siapa, siapa berani atau siapa penakut. Ini soal rasuah, dosa besar dalam Islam. Anak muda PAS nak jadi apa? Beliau secara peribadi berpandangan pemimpin UMNO itu adalah individu paling layak menjadi calon mewakili Barisan Nasional BN untuk sekali lagi berdepan PAS dan Perikatan Nasional PN. Kita berlawan pula sekali lagi Abang Mat iaitu Ahmad Said, katanya dalam hantaran di Facebooknya semalam. Sebagai respon segera, pengerusi UMNO Terengganu itu dengan lantang menempelak kenyataan Ahmad Fadli dengan menegaskan ahli parlimen Pasir Mar itu tidak sepatutnya mencampuri urusan UMNO dalam menentukan pilihan calon yang akan bertanding pada PRK nanti. Itu bukan hak dia iaitu Ahmad Fadli nak tentukan siapa yang bertanding. Dia tiada hak nak cakap macam tu. Ini urusan UMNO, bukan parti dia. Kita ada proses menerusi pucuk kepimpinan di mana pucuk kepimpinanlah yang akan tentukan siapa akan bertanding pada PRK nanti, katanya ketika dihubungi media. Di sini jelas, PAS dan pimpinannya tidak bermaruah dan tiada rasa segan silu terhadap apa yang berlaku. Dua wakil parlimen mereka terlibat rasuah pilihan raya.
Namun, ketua pemudanya bukan main bangga mencabar orang lain untuk bertanding. Bukankah sewajarnya pimpinan mereka memohon maaf kepada seluruh rakyat kerana parti penunggang agama itu telah melanggar prinsip integriti sebuah negara berdaulat seperti Malaysia, di mana moral mereka ketika terbuka melanggar etika di sebalik kopiah, serban atau jubah. Kerana kejahatan dan kebejatan yang dilakukan PAS, negara akan merugikan wang rakyat berjuta-juta ringgit untuk menggandakan pilihan raya, sedangkan wang itu mampu membantu rakyat yang memerlukan atau memperbaiki tandas atau masjid di seluruh negara. Namun, adakah PAS dan Perikatan Nasional peduli tentang itu? Tidak. Mereka tidak pernah peduli kerana mereka bermuka tembok dan tidak tahu malu.